Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini, macam-macam kenyataan telah dikeluarkan oleh pemimpin parti politik. Cabar-mencabar, kutuk-mengutuk, kata-mengata, hina-menghina, macam-macam. Nampaknya parti-parti Melayu atau parti Islam tidak lagi boleh bersama. Dan mereka asyik kutuk sama-sama sendiri, walaupun ketiga-tiga parti tersebut ahli dalam kerajaan. Mereka yang sebenarnya partner ataupun rakan di dalam kerajaan. Tetapi mereka ni lebih kutuk sama-sama sendiri dan bukan kutuk pembangkang yang sepatutnya menjadi musuh sebenar mereka. Kalau ikut hukum Islam, UMNO telah lebih dari 3 kali cerai PAS dan juga bersatu. Dan orang Melayu percaya kalau kita cerai 3 kali ataupun kita lafaz 3 kali, aku cerai engkau, jadi mereka sudah tidak boleh bersama. Tidak boleh kahwin semula, tidak boleh tidur satu katil. Dan sekira mereka masih nak bersama, kenalah isteri tersebut cerai orang lain. Dipanggil kahwin Cina buta. Sebab apa kahwin Cina buta, saya tak tahu. Sebab apa tak panggil India buta, Indon buta, Bangladesh buta, Myanmar buta. Dia panggil Cina buta. Bermaknanya isteri tu selepas dah 3 kali cerai, kahwin orang lain dan cerai orang lain itu dan baru boleh kahwin sekali lagi. Kahwin yang keempat. Ada juga ulama kata kalau isteri kita kahwin orang lain dengan niat nak cerai, maka perkahwinan itu tidak sah. Bermaknanya kalau perkahwinan itu tidak sah, kalau isteri tu kahwin sekali lagi, kali keempat, juga tidak sah. Jadi saya tak tahulah. Yang saya tahu, kahwin Cina buta ni orang Melayu saja. Orang Arab tak ada. Tapi walau bagaimanapun, sah. Confirm. UMNO sudah lebih dari 3 kali lafaz yang mereka cerai PAS. Dan mereka juga berkata sekiranya PAS tidak cerai dengan bersatu, maka anggap perkahwinan mereka dengan UMNO ni dengan automatik terbatal. Bermaknanya cerai. Sebab perkahwinan tu perkahwinan bersyarat. Bersyarat kepada PAS kena cerai bersatu, barulah boleh terus berkahwin dengan UMNO. Dan oleh kerana PAS tidak cerai bersatu, maka dengan automatik perkahwinan dengan UMNO ni sudah cerai. Tapi tak apalah. Isu dia dah talak 3, dah dianggap cerai oleh kerana perkahwinan tu perkahwinan bersyarat dan macam-macam. Yang penting berpandu kepada statement-statement, kenyataan-kenyataan dari semua pemimpin, baik PAS, baik UMNO, baik bersatu. Semua mereka telah keluarkan kenyataan beberapa minggu, beberapa bulan ini, dan 2-3 hari ini, termasuk Muhyiddin, termasuk Tok Guru Haji Hadi, termasuk Tok Mat, termasuk ramai lagi pemimpin dari UMNO, PAS dan bersatu, mereka telah confirm yang it is impossible for us to continue to be together. Mustahil UMNO, bersatu dan PAS tidur satu katil. Dan semalam Tok Guru telah keluarkan kenyataan. Hari ini Muhyiddin juga telah keluarkan kenyataan, Tok Mat juga telah keluarkan kenyataan dan juga ramai pemimpin UMNO lain. Kalau berdasar kepada kenyataan tersebut, confirm ketiga-tiga parti ini tidak lagi boleh bersama. Jadi
tak perlulah masih tidur satu katil, dan tiap-tiap hari keluarkan kenyataan, aku kutuk engkau, engkau kutuk aku kata engkau kata aku hina engkau hina aku. Sebab akhirnya, at the end of the day, ini tiga parti, parti Melayu, parti Islam, dan mereka menggambarkan, dan yang politik orang Islam ni sudah kecoh. Dan mereka lebih penting nak serang sama-sama sendiri, sama-sama Melayu, sama-sama Islam. Dan musuh politik yang sebenarnya, DAP, PKR, ataupun Pakatan Harapan, mereka tidak hirau langsung. Mereka tidak attack, tidak serang, tidak kata apa-apa. Cuma mereka serang laki bini. Di dalam satu keluarga, di dalam satu rumah, mereka serang sama sendiri. Malu orang Melayu, orang Islam melihat perangai orang Melayu, orang Islam begini jijik, begini hina. Asyik duduk kutuk sama-sama sendiri, mengata sama-sama sendiri, mencabar sama-sama sendiri, dan mengumumkan yang sebenar sudah cerai, tapi masih tidur satu katil, masih duduk di dalam satu kerajaan. Bermaknanya mereka ni hidup dalam zina. This is an immoral marriage. Satu perkahwinan yang sudah dari segi hakikatnya sudah tamat, sudah batal, tapi masih setiap malam ni tidur satu katil. Dan dalam tidur satu katil, boleh dianggap mimpi lain-lain. Share the same pillow but have different dream. Ini kalau ikut pepatah orang Melayu. Jadi lebih baik tamatkanlah, batalkanlah perkahwinan ni. Kalau nak adakan pilihan raya, adakanlah pilihan raya, baik pilihan raya negeri ataupun pilihan raya yang ke-15, PRU 15. Dan mengikut cerita, selepas Melaka ni, akan ada 3 lagi pilihan raya negeri. Mungkin di Perak, Kedah dan Perlis. Bermaknanya UMNO akan cetuskan pilihan raya negeri 3 lagi. Dan kalau UMNO menang ketiga-tiga pilihan raya tu, ataupun 4 pilihan raya negeri termasuk Johor yang akan datang, maka bulan Julai PRU 15 akan diadakan. Sementara itu 6 bulan akan datang ni, sekarang hingga ke bulan Julai, mereka akan kutuk-mengutuk, kata-mengata, hina-menghina dan cabar-mencabar di dalam media. Mereka akan bangkitkan kebencian, kemarahan, supaya apabila berlaku pilihan raya bulan Julai, PRU 15 bulan Julai ini, maka tahap kemarahan itu akan maksimum. They are building up. Dia buat macam sekarang ni di Ukrainian, di negara Ukraine, di mana macam-macam mereka buat untuk nak bangkitkan kemarahan supaya satu peperangan boleh berlaku di antara Rusia dan Ukraine, dan yang akan libatkan juga NATO dan juga Amerika Syarikat. Bermaknanya apa yang berlaku di Ukraine ni, the events in Ukraine, kemungkinan besar boleh cetuskan Perang Dunia Ketiga. Oleh kerana itu, Boris Johnson dan juga Amerika cuba berunding dengan Rusia supaya batalkan niat untuk nak serang Ukraine, supaya boleh elak dari Perang Dunia yang Ketiga. Jadi ini juga yang berlaku di Malaysia selama 6 bulan hingga ke Julai ni. Macam-macam provokasi akan ditimbulkan dan akan sampai ke satu tahap kemarahan di mana mereka sudah tak boleh tahan
dan mereka keluar perang habis-habis. Peperangan di antara orang Melayu, orang Islam, yang juga akan disokong oleh orang bukan Melayu dan bukan Islam, yang akan mengambil kesempatan di atas perpecahan orang Melayu, orang Islam untuk nak menang pilihan raya dan rampas kuasa supaya Pakatan Harapan boleh kembali semula menjadi kerajaan. Tapi orang Melayu tidak rasa ini boleh berlaku. Mereka rasa yang kekuatan politik orang Melayu sudah mencapai satu tahap yang sangat tinggi dan Pakatan Harapan boleh dihapuskan. Dan di antara orang Melayu pun kedua-dua pihak, Perikatan dan juga Barisan, kedua-duanya pilih mereka kuat dan mereka akan menang dan pihak lawan akan dihapuskan, will be wiped out in the next general election. Tapi kalau tak kena gaya, di dalam apa-apa satu peperangan sekalipun, misalnya kalau berlaku peperangan di Ukraine, kedua-dua pihak akan rugi, kedua-dua pihak akan musnah, dan kerosakan kepada harta dan juga masalah kepada rakyat, ramai akan mati. Maknanya kedua-dua pun rugi. Di dalam peperangan tidak ada menang kalah, cuma yang ada siapa yang lebih mati, siapa yang kurang mati. Dan yang lebih mati dianggap kalah, yang kurang mati dianggap menang, tapi kedua-dua belah pun mati juga. Samalah dengan isu politik orang Melayu. Siapa menang, siapa kalah. Yang menang ialah yang mendapat kerusi yang terbesar, tapi akhirnya yang memerintah akan memerintah satu negara yang tidak bersatu. Satu negara di mana orang Melayu, orang Islam berpecah, dan perpecahan yang akan berlaku ini akan berterusan. Sebab perpecahan di antara UMNO dan PAS misalnya berpuluh tahun baru dapat pulih semula. Dan kalau berlaku sekali lagi, macam apa berlaku tahun 70-an, maka untuk 2, 30, 40 tahun akan datang, perpecahan orang Melayu, orang Islam akan berterusan, dan orang Melayu ataupun orang Islam tidak akan bersatu. Sekurang-kurangnya 2 generasi akan datang. Ini telah dibukti oleh sejarah. Dan dibukti juga ini berlaku kerana ego. Ego pemimpin yang merasa mereka kuat dan kekuatan mereka boleh memberi mereka kuasa. Jadi mereka tidak perlu layan orang lain. Mereka boleh buat sombong kepada orang lain kerana mereka tidak perlu bantuan atau pertolongan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.